misi kemanusiaan bersama MAPIN ke Bangladesh dan Syria, dan Tokoh Ulama Umat Negeri Pahang 2020. Menjemput dan mempersilakan Yang Berbahagia Maulana Nami untuk memberikan ceramah beliau. Dengan segala hormatnya dipersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، لقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. وقال تعالى: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: التاجر الصدوق مع الصديقين مع الشهداء والصديقين والنبيين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang saya muliakan kedua pengacara majlis, yang dihormati dan dikasihi Datuk Muhammad Khairi, Datin Nur Syazwani, barisan kepimpinan Nasrul Holding, begitu juga kaki tangan Nasrul Holding, dan seterusnya adik-adik Tafiz, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala di bulan Syaban yang penuh dengan kemuliaan. Bulan Syaban ni hakikatnya bulan prestasi. Bulan prestasi, bulan produktif. Kerana ulama beritahu Syaban ini maknanya lorong-lorong yang ditelusuri oleh kabilah-kabilah Arab untuk berniaga ke negeri Syam. Mereka akan lalu di celah-celah bukit, di lorong-lorong, di dalam perjalanan mereka merentasi padang pasir yang luas. Tetapi dalam agama, ulama beritahu Syaban bermaksud lorong-lorong di mana di bulan ini Allah Ta'ala buka seluas-luas lorong, sebesar-besar jalan untuk kita meningkatkan amal kebaikan kita. Masya Allah, di antara kebaikan yang kita dapat
sempurnakan yang dapat kita jalankan dalam bulan Syaban sebelum tibanya bulan Ramadan. Kita sudah tentu selaku umat Rasulullah nak mencontohi bagaimana prestasi ibadah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa pun yang kita buat tanpa kita mencontohi Rasulullah dalam kehidupan kita, maka perkara yang kita buat tadi menjadi sia-sia. Tak ada apa-apa kebaikan. Seluruh kehidupan kita perlu mencontohi kehidupan para anbiya alaihi wassalam. Begitulah juga dalam aspek pekerjaan kita pada hari ini, yang mana masya-Allah topik ceramah kita pada malam ini bagaimana kita nak menyempurnakan tanggungjawab kita sebagai pekerja kepada majikan kita, dan sebagai majikan bagaimana kita nak majukan perniagaan kita, bagaimana kita nak tingkatkan prestasi kita, nak kekalkan momentum istiqamah kita. Dalam perniagaan ini sudah tentulah agama Islam adalah agama yang menyediakan segala keperluan bagi umatnya, masya-Allah. Kita tengok dalam sejarah kehidupan para anbiya alaihi wassalam, agama Islam tak pernah mengajar umatnya menjadi malas. Agama Islam mendidik kita supaya umat Islam adalah umat yang rajin, umat yang bersemangat tinggi, umat yang bercita-cita tinggi. Sebab itulah kita tengok walaupun para anbiya alaihi wassalam, para nabi, mereka ni kerja mereka nombor satu adalah berdakwah. Kerja mereka nombor satu. Tetapi para nabi ni pun mereka masing-masing ada pekerjaan, ada asbab yang mereka usahakan. Kalau kita tengok dalam sejarah para nabi, Nabi Nuh AS adalah tukang kayu yang sangat berjaya, sebab dia mampu membina sebuah kapal yang bertingkat-tingkat, yang menempatkan binatang, haiwan-haiwan dalam banjir yang begitu besar. Nabi Nuh AS telah buat safinah, kapal bahtera yang mampu merentasi banjir yang telah menenggelamkan seluruh dunia. Dan ulama mengkaji ada 7 pekerjaan para nabi yang umumnya, masya-Allah. Sudah tentu yang pertama Nabi Nuh AS sebagai tukang kayu. Yang kedua, masya-Allah, nabi-nabi sebagainya pekerjaan mereka membela kambing. Inilah kerja Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah pekerjaan Nabi Musa alaihi salam. Kebanyakan para nabi kerja mereka mengembala kambing. Ada di antara nabi yang kerjanya menenun. Nabi Ilyas, dia punya pencarian rezeki dia adalah dengan cara menenun kain. Nabi Ibrahim AS, di samping dia ni adalah kontraktor. Kontraktor besar. Kalau dia tak hebat dalam seni bina, macam mana dia boleh buat Kaabah? Dan dia telah tinggalkan macam mana kepada orang kemudian, macam mana kaedah pembinaan Kaabah. Lepas pada dia wafat, siapa-siapa nak bina Kaabah kena ikut kaedah yang telah ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim AS. Dan Nabi Ibrahim adalah seorang peniaga. Kerja Nabi Ibrahim menjual pakaian, menjual baju-baju. Dan di antara Nabi juga, Nabi Idris AS, dia adalah khayyat, tukang jahit. Nabi Idris AS, dia bekerja sebagai tukang jahit. Yang kelima, masya Allah, Nabi Daud AS, dia adalah haddad, tukang besi. Masya Allah, berkat Nabi Daud AS dalam dia menjadi raja, dia tak ambil gaji daripada kerajaan. Dia hanya cari rezeki di luar daripada itu. Sampai orang jadi pelik tengok Nabi Daud AS, tuan sebagai raja kenapa tak ambil gaji, kemudian pergi kerja jadi buruh untuk dapatkan gaji untuk dia menjara keluarga dia. Akhirnya berkat ketakwaan Nabi Idris, Nabi Daud AS, Allah bagi dia seni bina untuk membuat baju besi. Walaupun dengan menggunakan jari dengan tangan, dia leburkan besi yang disentuh akan jadi lembut. Wa alanna lahul hadid. Dan di antara para anbiya alaihi wassalam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di samping membela kambing, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang peniaga yang sangat-sangat berjaya. Kalau kita lihat dalam kehidupan para anbiya alaihi wassalam, mereka berniaga ni di atas 2 tujuan. Mudah-mudahan kita pun hari ini insya-Allah boleh belajar 2 tujuan para anbiya alaihi wassalam. Mereka bekerja, mereka mencari rezeki di atas 2 sebab. Yang pertama al-hikmah, yang kedua kerana qudwah. Para nabi ni mencari rezeki supaya umat yang duduk sekeliling mereka ni tidak malas. Ada contoh.
Nabi-Nabi ini dia boleh berdoa, boleh dapat rezeki daripada langit. Nabi Isa AS berdoa kepada Allah, Anzil alina ma'idatan minas sama takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina. Dengan doa Nabi Isa AS, turun makanan daripada langit, santapan juadah untuk umat dia. Nabi ini boleh doa pada Allah, minta makanan anytime saja. Maryam AS duduk dalam masjid, dalam mihrab, berkunci. Setiap kali Zakaria AS masuk ke dalam bilik Maryam, didapati dalam bilik Maryam dipenuhi dengan buah-buahan. Daripada mana kamu dapat? Dia kata ini semua datang daripada khazanah Allah. Tetapi sunnatullah, kerana dunia ini darul asbab, maka para nabi mengajar umatnya bekerja supaya umat tidak malas. Ada contoh nabi-nabi pun sibuk berdakwah, tapi mereka ada mata pencarian untuk mereka menafkahi ahli keluarga mereka. Yang kedua, para anbiya alaihi wassalatu wassalam, mereka bekerja untuk jadi qudwah, jadi contoh kepada umat di sekeliling dia. Masya Allah, kalau kita tengok kepada sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam dia berniaga, Nabi mencontohkan kepada kita apakah itu akhlak seorang majikan, apakah itu akhlak seorang pekerja kepada majikan. Kita tengok Masya Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebelum beliau diangkat menjadi Rasul, beliau pernah menjadi pekerja kepada Sayyidatina Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Siti Khadijah, dia katakan kekayaan di Mekah itu 70% adalah milik Sayyidatina Khadijah radhiyallahu ta'ala. Usaha wanita yang berjaya, Sayyidatina Khadijah radhiyallahu ta'ala. Dalam keadaan dia sibuk buat bisnes, dia terfikir, siapakah di kalangan pemuda di bandar Mekah ni yang jujur, amanah, yang boleh dipercayai, yang diberi amanah untuk bawa barang dagangan dalam kapasiti yang besar untuk pergi berniaga ke negeri Syam. Allah suka bangsa yang aktif, Allah suka bangsa yang pantas. Sebab itu di antara kelebihan orang Arab yang Allah banggakan dalam Al-Quran, mereka ni ada rihlatus syita'i was saif, perjalanan musim sejuk dengan perjalanan musim panas. Musim sejuk pun mereka bekerja berniaga, musim panas pun mereka berniaga. Sebab itu kita tengok contoh Rasulullah SAW ni, dia mengambil peluang dalam keadaan manusia lalai. Sebab itu di antara kelebihan bulan Syaban, bila ditanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kenapa Tuan berpuasa dalam bulan Syaban? Nabi SAW bagi jawapan, inilah bulan yang mana kebanyakan manusia lalai terhadap keistimewaan bulan ini. Sebagai seorang peniaga, dia tahu waktu orang tengah lalai terhadap satu benda, peluang, orang yang mempunyai fikiran yang hebat ni, dia akan ambil peluang di saat manusia sedang lalai. Sebab itulah kita tengok Rasulullah SAW ni, dia punya perniagaan dia, bila mana disampaikan kepada Sayyidatina Khadijah radhiyallahu ta'ala, sesungguhnya dalam kota Mekah ini terdapat seorang pemuda yang bernama Muhammad, yang terkenal dengan sifat Al-Amin, jujur dan amanah. Sebab itu hari ini Masya Allah, di antara ciri-ciri yang paling utama bagi seorang pekerja, kita kena letakkan diri kita pada kedudukan Al-Amin, kedudukan Nabi Muhammad SAW. Kita kena jadi macam Rasulullah sebagai pekerja, dan kita sebagai bos pun kena tiru macam Rasulullah juga. Sebab Nabi adalah bos, Nabi adalah pekerja dalam masa yang sama. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, dengan kejujuran yang ada pada Nabi Muhammad SAW, yang pertama jujur pada majikan. Siti Khadijah ni pun dia pandai juga. Dia sambil-sambil dia menghantar Rasulullah untuk meniaga barang dia, dia pun sebenarnya nak merisik siapakah itu Rasulullah SAW. Dia hantar seorang hamba dia untuk tinjau kejujuran Nabi Muhammad SAW. Maka hamba Khadijah ni terperanjat. Dia tengok dalam perjalanan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dinaungi oleh awan. Awan mengikuti perjalanan Nabi sampai ke Syam. Ini benda yang mengkagumkan yang disampaikan pada majikannya. Saya tengok Muhammad ni, dia punya keistimewaan dia luar biasa, anugerah yang Allah bagi. Dia ni Masya Allah, berjalan ke mana pun awan menutupi kepala Nabi SAW daripada terkena cahaya matahari. Yang kedua, dia tengok Nabi Muhammad SAW ni bila berhenti. Kalau anak-anak muda berhenti satu tempat, dia minum kawa, minum teh,
Dia menyanyi, dia menari ramai-ramai. Masya Allah. Tapi Nabi Muhammad SAW ni, dia tengok Nabi Muhammad tenang, banyak berfikir, banyak duduk seorang-seorang, tak campur dengan orang ramai, enjoy. Nabi Muhammad SAW duduk bertawajuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak ini dua kelebihan Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, bila Nabi SAW mula berniaga, nampak sangat kehebatan Nabi, kejujuran Nabi. Yang mana hari ini kita pergi ke Mekah, kita tak perasan budaya itu telah diwarisi kepada orang Madinah. Orang Madinah ni berniaga bukan konsep adil. Kita hari ini bangga dengan orang Jepun. Saya pernah duduk Jepun beberapa bulan. Orang Jepun berniaga memang sangat jujur. Kan? Masya Allah, sangat jujur. Diorang ni kalau kita bagi duit dekat dia 100, dia sebut duit 100. Barang ini 1, 2, 3, 4, 5. Harga dia sekian. Setuju. Hai, arigatou gozaimasu. Lepas tu baru dia pulang duit RM1, RM2, RM3, RM4. Dia tak akan ambil bahagian orang yang bukan bahagian dia. Saya tak akan ambil bahagian kamu. Kalau dia berniaga kereta, cala di mana, kemek di mana, semua dia akan jujur, dia akan tulis, dia akan beritahu. Kita sangat kagum dengan kaedah jual beli orang Jepun. Tetapi hakikat sebenarnya Islam jauh lebih tinggi. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Akhlak Islam lebih paling tinggi. Tak ada satu golongan yang boleh mengatasi akhlak Islam. Nabi Muhammad SAW bawa sifat ihsan dalam perniagaan. Bukan adil dan tapi ihsan lebih tinggi daripada adil. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan. Allah memerintahkan kamu berlaku adil dan ihsan. Maka kali itu kita tengok kaedah Nabi berniaga macam orang Madinah. Kita pergi Madinah, macam mana kalau penjual korma di Madinah. Dia kata, Pak, mampir dulu Pak. Orang Bangla cakap, mampir dulu Bang, singgah dulu, lihat dulu. Jangan malu, gratis. Dia cakap percuma. Makan gratis, korma ajwa gratis. Korma, rasa dulu. Makan 1 kilo, 2 kilo tak apa. Masya Allah. Dan bila saya perhati inilah akhlak baginda Muhammad SAW. Dia suruh kita makan dulu, rasa dulu buah dia. Rasa puas hati, baru makan. Bila saya pergi ke Terengganu, dekat kawasan jual kepuk losong, satu orang pakcik, dia panggil diri dia Pak Bo. Saya pergi kat kedai tu, dia kata, saya kenal Ustaz ni. Baik, dia kata, macam mana pakcik kenal? Ustaz dulu belajar kat Tafiz sana kan? Ya, betul. Pakcik ingat lagi masa Ustaz kecil dulu, Ustaz selalu jalan-jalan depan rumah saya. Ya, betul. Sekarang ni Ustaz datang tempat saya, Ustaz makan dulu kopok saya. Lepas Ustaz makan ni, kalau Ustaz rasa nak beli di kedai saya pun tak apa. Kalau Ustaz nak beli kedai sebelah pun tak apa, tak ada masalah. Yang penting Ustaz makan. Tapi Ustaz beritahu, Ustaz nak makan kopok yang goreng ke kopok yang rebus. Dalam hati saya, Masya Allah, hebatnya akhlak ini. Akhlak ini terlalu tinggi. Dan sudah tentu kita kalau dah makan sampai kenyang, kopok kat situ, masa kita nak beli kan, mungkin dia masih dibagi kat kita tu 1 kilo je. Tetapi bila kita beli bukan 1 kilo, kita akan beli lebih daripada RM50, mungkin RM100, mungkin RM200. Kita akan bagi lebih sebab kita puas hati dengan apa yang dibagi kepada kita. Dan itulah sebenarnya konsep yang Nabi SAW telah wariskan kepada kita. Dalam perniagaan, kita dahulukan ihsan daripada kita mencari keuntungan. Sebenarnya keuntungan akan datang berlipat kali ganda. Sebab itu kita dengar dalam sejarah Nabi Muhammad SAW pergi ke Syam, dalam tempoh masa yang pendek bawa keuntungan berlipat-lipat kali ganda. Yang kedua, hadirin dan rahmati oleh Allah sekalian, pengalaman saya bergaul dengan ramai kawan-kawan, terutama di segi golongan peniaga-peniaga. Banyak di antara mereka, alhamdulillah, salah satu daripadanya Nasrullah. Saya mengambil peluang mengucapkan tahniah kepada semua Masya Allah, barisan kaki tangan Nasrul, kerana tahun bulan lepas telah mencapai prestasi yang sangat memberangsangkan. Dan saya dengar alhamdulillah, Nasrul telah mula start ajak staf-staf mengaji Quran, dah mula sedikit bersedekah kepada tahfiz dan sebagainya. Sebenarnya Masya Allah, hakikat sebenarnya itulah kunci kejayaan bagi para sahabat Nabi yang terdahulu. Perniagaan ni akan kekal bila kita bawa agama.
Bila kita bawa agama dalam pekerjaan kita, kita dahulukan perintah Allah dan sunnah baginda Muhammad SAW dalam perniagaan kita. Sebenarnya agama ni menyatukan, agama ni menguatkan, agama ni mengukuhkan, agama ni menguntungkan. Sifat agama ni meninggikan satu benda. Tak ada satu benda pun yang tersentuh dengan agama. Batu yang tak ada harga dijadikan dinding masjid, nilai batu tadi jadi tinggi. Begitulah perniagaan kita. Kalau ada hubung kait dengan agama, tujuan kita berniaga kerana agama, Masya Allah Ta'ala, kita akan dapat lihat perniagaan kita akan naik draftnya begitu tinggi sekali. Kita selalu dengar Abdul Rahman bin Auf punya perniagaan. Kehidupan para sahabat Nabi simple dalam berniaga. Keluar masuk tandas. Seorang sahabat nak masuk tandas, kata orang bawa unta. Nak jual berapa ni? Saya nak beli. Dia kata harga 50. Mungkin 50 ribu lah satu ekor, atau 5 ribu satu ekor. Dia masuk tandas, keluar tandas, ada seorang kata saya nak beli unta ni. Dengan berapa nilai? 70 ribu. Keluar masuk tandas dia dah dapat untung 20 ribu. Allah mudahkan orang Islam. Hari ni kita kadang-kadang kita duk tiru macam mana orang bukan Islam punya kaedah mereka berniaga. Kita mati-mati tengok teori ekonomi dia orang. Kita lupa sebenarnya teori ekonomi yang paling dahsyat dalam dunia adalah teori ekonomi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diwariskan kepada para sahabat. Yahudi yang menguasai ekonomi Madinah pada waktu itu pun lumpuh, ekonomi dia menjatuh, disebabkan para sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam. Mereka berniaga bukan semata-mata untuk cari untung. Untung bukan menjadi matlamat perniagaan mereka, tetapi dalam perniagaan ini untuk dihidupkan perintah Allah dan sunnah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh, satu orang sahabat dia duduk dalam masjid. Dia pergi ke pasar. Dia bukan pergi pasar nak shopping. Pergi ke pasar kerana nak amalkan doa masuk pasar. Hari ini tuan-tuan, Masya Allah, saya nak ajar satu doa. Tuan-tuan dan perempuan hari-hari masuk kedai, masuk, Masya Allah, showroom kita masuk nak berjual beli. Sebenarnya dengan masuk kedai saja hari-hari keuntungan sudah berjuta-juta. Nabi SAW beritahu siapa masuk ke pasar baca doa La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah terampunkan sejuta dosanya, Allah angkat sejuta darjatnya, Allah berikan sejuta pahala kepada dia, dan Allah binakan sebuah mahligai di dalam syurga. Sahabat tadi pergi ke kedai bukan untuk niaga, bukan untuk jual beli. Dia pergi ke pasar, pergi ke kedai hanya semata-mata nak amalkan doa ini. Kemudian dia pergi. Dan pasar-pasar di zaman baginda SAW hidup dengan amalan. Saya pernah pergi ke Ghana bulan Ramadan. Saya tengok peniaga-peniaga dalam bulan Ramadan, waktu lapang dia baca Quran. Saya buat semua ada Quran kecil di tangan. Customer datang dia layan customer tak ada dia mengaji. Maka saya kata inilah amalan yang dibanggakan oleh Allah dalam Al-Quran. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis salah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Laki-laki yang perniagaan dan jual belinya tidak melalaikan dia daripada berzikir kepada Allah, mengingati Allah. Kita masa berzikir berniaga ni, kita kena ingat pada Allah. Yang bagi rezeki pada kita siapa? Allah. Yang bagi untung pun siapa? Allah. Yang gerakkan hati customer datang pun Allah. Jadi sebab itu kita tak lupa pada Allah. Kalau boleh sebelum berniaga, kita mulakan dengan solat hajat. Satu orang sahabat nak pergi berniaga ke Bahrain. Nabi SAW kata tunaikan solat 2 rakaat. Pergilah, lepas tu pergilah cari rezeki. Kita akan dapati urusan kita pagi itu sangat-sangat lancar, sangat-sangat smooth, sangat-sangat mudah. Allah Ta'ala mudahkan segala urusan kita bila kita dahulukan perintah Allah dalam perniagaan kita. Tak kiralah kepada pihak majikan, kepada pihak pekerja. Sebelum kita mulakan kerja, kita sembahyang hajat 2 rakaat, minta bantuan daripada Allah. Bila kita dapat untung yang besar pun, kita yakin keuntungan itu pun adalah anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu ulama kata tak salah jadi orang kaya. Nabi Sulaiman AS dengan Fir'aun sama-sama berkuasa. Dan bahkan ulama kata Nabi Sulaiman lagi kaya daripada Fir'aun. Fir'aun cuma berkuasa memerintah satu negara, Mesir saja.
Tapi Nabi Sulaiman satu dunia. Burung pun Nabi Sulaiman alaihissalam boleh perintah, semut pun di bawah jajahan Nabi Sulaiman, jin pun bawah jajahan Nabi Sulaiman. Tapi bezanya Nabi Sulaiman bila dia dapat satu kejayaan, dia akan beritahu hadza min fadli rabbi, ini semua limpah kurnia daripada Tuhan kami. Fir'aun pula dia mengakui alaysa li mulku misra wa hadhihi al-anhar tajri min tahti. Fir'aun dia disebabkan kejayaan pada usaha diri dia sendiri. Hari ini kita nak menisbahkan kejayaan kepada Allah. Allah yang bagi kami berjaya, Allah bagi kami untung. Dan kami untung bila kami dahulukan perintah Allah dalam urusan kami, nescaya Allah Ta'ala akan bantu kami dalam segala urusan. Sebab itulah hari ini saya nak share dengan tuan-tuan dan puan-puan sekalian satu benda saja, penyelesai bagi seluruh masalah kita dunia akhirat. Hari ini banyak orang, Masya Allah, di luar-luar sana mengadu-ngadu, kadang PM saya mengadu, Ustaz boleh jumpa tak Ustaz? Saya ada benda nak cerita dengan Ustaz. Kita boleh jumpa nangis. Ustaz, saya sebenarnya Masya Allah pegawai besar ni di Putrajaya, di pengarah jabatan sekian-sekian. Isteri saya pun gaji besar Ustaz. Tapi saya tak tahu apa jadi dengan hidup saya sekarang ni, tunggang langgang. Dan kami suami isteri sentiasa bergaduh, tak kenal. Sedangkan gaji sama-sama besar. Kenapa jadi macam ni Ustaz? Apa yang kurang? Saya kata pengalaman saya bang, minta maaf. Pengalaman saya, bila siapa-siapa menghadapi masalah dalam hidup, ceklah agama kita, ceklah hubungan kita dengan Allah. Sebenarnya selalunya hubungan yang bermasalah dengan Allah, kita tengok tuan-tuan yang mulia, hari ini handphone ni peranan lebih besar dalam hidup kita. Kalau satu hari handphone kita kena bar, apa jadi dengan kita? Kan? Kita akan gelisah, kita akan kelam kabut. Orang Kedah kata kelupuk, kan? Menggelupur kita. Kenapa? Satu hari kita tak dapat connect dengan, tak dapat berhubung dengan manusia daripada satu dunia. Berapa ramai orang nak kontak saya. Saya kata Masya Allah, ini baru satu hari terputus hubungan dengan manusia, kita dah kelam kabut. Bayangkan ada manusia yang bertahun-tahun terputus hubungan dengan Allah, bagaimana kehidupan dia gelisah, kehidupan dia tidak tenteram, tak tenang, tak bahagia, walaupun dia ada segala-gala asbab untuk dia bahagia. Sebab itulah hari ini kita ambil pesanan Nabi SAW, man aslaha fi ma bainahu wa baina khaliqihi, siapa yang memperbaiki hubungan dia dengan Tuhan. Ada masalah dalam syarikat. Kalau saya dulu sebagai mudir tahfiz, saya pun bos juga dalam saya punya tahfiz. Dulu saya balik, saya tengok banyak masalah berlaku, maka saya panggil ustaz-ustaz. Kita pun brainwash ustaz-ustaz ni. Ustaz lain kali saya tak ada, tolonglah jaga sikit. Kan, kita sama-sama, Masya Allah, kita akan brainwash. Tetapi lama kelamaan, bila saya dapat hadis ini, saya mula, bila kita balik tengok rumah kita ada masalah, balik kita tengok pejabat kita ada masalah, kaki tangan kita ada masalah, saya mula beristighfar, bertaubat, sembahyang taubat dan perbaiki hubungan kita dengan Allah. Sama juga pekerja, sama juga kita punya kaki tangan. Kalau kita rasa kita ada masalah dengan pengurusan, kita jangan marah pengurusan, kita cek hari ini apa kekurangan dalam solat saya. Mesti kita jumpa kekurangan kita dalam hubungan kita dengan Allah, dan kita fix hubungan kita dengan Allah. Aslahallahu fima bainahu wa baina khalqi, Allah pasti akan memperbaiki hubungan dia sesama makhluk. Kalau balik rumah tengok isteri marah-marah kita, isteri buat muka masak, balik rumah tengok anak murid kita macam-macam keadaan berlaku. Dulu saya marah kat dia, sekarang ni saya cuba baiki apa kelemahan pada diri saya. Saya cari mana kekurangan. Mesti ada kesilapan ni. Allah hantar manusia ni sebagai refleks teguran daripada Allah kepada diri kita. Kalau bos marah pada hari ini, sebenarnya bukan salah bos. Sebenarnya hari ini ada kekurangan dalam amalan saya yang menyebabkan Allah tegur saya melalui bos. Allah tegur saya melalui begini-begini berlaku. Jadi kita tak payah gaduh-gaduh, kita baiki amalan kita. Istighfar, taubat, solat taubat sebelum tidur. Saya nak anjurkan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebelum tidur lazimkan tiap-tiap malam tunaikan sembahyang sunat taubat 2 rakaat. Minta ampun dengan Allah segala kerja kita.
Kadang-kadang dalam kerja biasalah, kan? Macam kami ni sebagai majikan, untuk saya lah, untuk saya punya hafiz saya, kita mesti nak yang terbaik. Sebagai majikan, kadang-kadang kita tak nak kekurangan, walau sekecil-kecil kesilapan kita tak nak berlaku dalam kita punya syarikat, dalam kita punya organisasi. Kita nak kesempurnaan. Yang pertama, kesempurnaan itu datang daripada Allah Ta'ala. Apabila kita sempurnakan perintah Allah, Allah Ta'ala akan sempurnakan kita punya organisasi kita. Yang kedua, Masya Allah, kita juga kena lazimkan sembahyang sunat taubat. Andai kata ada kekurangan pada diri kita, dalam kita performance kita kerja manusia, ada masa Masya Allah dia bekerja dengan semangat, ada masa kerja tak semangat. Kita kena minta ampun pada Allah, kena minta halal pada majikan kita. Dan sudah tentu time kita bekerja ni, Masya Allah, kita kena menganggap ini sebenarnya kita bukan bekerja dengan majikan kita, sebenarnya kita bekerja dengan Allah. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Allah kata kalau kamu buat baik, sebenarnya kamu buat baik pada diri kamu sendiri. Kita jujur dalam perniagaan, jujur dalam bekerja, jujur dengan majikan kita, sebenarnya kita menarik barakah dalam rezeki yang kita cari, gaji yang kita dapat. Barakahnya Masya Allah. Apa makna berkat? Berkat ulama kata sikit mencukupi, kalau banyak pun Alhamdulillah, kita boleh menikmati banyak. Tapi kalau sikit dia mencukupi. Bila benda berkat, dapat sikit pun dia berpanjangan. Hari ni kebanyakan kita dapat gaji, kadang-kadang minggu pertama, minggu kedua dah habis dah gaji. Minggu ketiga, minggu keempat, tunggu pula bila nak dapat gaji. Sebab apa? Keberkatan ini datang hasil daripada usaha kita. Dalam kita bekerja kena ada amanah, yang kedua kena ada takwa. Amanah ni kejujuran. Nabi SAW itu at-tajirus saduq, peniaga yang jujur, yang benar. Al-amin, yang amanah. Masya Allah, ma'an nabiyyin, di hari kiamat nanti Allah letak mereka pada kedudukan yang paling tinggi. Ada orang lain nak jadi maqam Nabi-Nabi tinggi sangat, nak jadi syuhada tinggi sangat, kena korban nyawa. Nak jadikan Masya Allah orang sedikit, orang yang benar macam Sayyidina Abu Bakar, terlalu tinggi. Tetapi dengan kita bawa kejujuran dalam kerja kita, dalam perniagaan kita, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan angkat darjat tuan-tuan dan perempuan sekalian dalam syurga nanti, dapat duduk bersama dengan para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Bahkan dalam satu riwayat lain beritahu, peniaga yang jujur, yang Islam, yang amanah, akan dapat duduk di bawah naungan arasy Allah Ta'ala di hari kiamat nanti. Sebenarnya Masya Allah, kalau kita berniaga dengan niat untuk dunia, maka kecillah kita punya perniagaan kita, kecillah dia punya nilai di sisi Allah. Tetapi saya nak mengajak tuan-tuan dan perempuan sekalian, kita ubah niat kita pada malam ini. Saya berniaga bukan untuk kayakan diri saya semata-mata, bukan untuk senangkan keluarga saya semata-mata, tetapi yang pertama sekali, saya nak majukan agama Allah Ta'ala. Kalau kita niat besar, innama yahfazul mar'u ala qadri niyatih. Allah tak akan bantu seseorang ikut kadar niatnya. Bila kita niat bantu agama Allah, Allah minta in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Bila kamu bantu agama Allah, Allah pasti bantu kamu, dan Allah kukuhkan pendirian kamu dalam menghadapi cobaan dan ujian. Yang kedua, niat kita dalam kita berbisnes, Masya Allah, kita kena niat untuk hidupkan perintah Allah dan sunnah Nabi dalam perniagaan kita. Kita belajar sunnah Nabi dalam berniaga, kita nak buat, nak praktiskan. Apa sunnah Rasulullah? Sunnah Nabi masa masuk pasar, masa masuk kedai, apa doa Nabi baca. Sewaktu Nabi berniaga, apa amalan Nabi buat, apa akhlak Nabi dalam berbisnes. Kena ada akhlak, kena ada etika, kena ada adab, kena ada sopan santun, dengan wajah yang senyum, kena semangat, kena cerita dengan betul-betul, kan? Dan gembirakan majikan kita. Sebenarnya kita menggembirakan majikan ini pun dapat pahala. Satu orang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ayyul a'mali ahabba ilallah ya Rasulullah, amalan mana yang paling yang paling disukai oleh Allah? Dijawab oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, sururun tudkhiluhu fi qulubil mu'min, perasaan gembira yang kau masukkan ke dalam hati seorang beriman, itulah amalan yang paling disayangi, disukai oleh Allah. Kita gembirakan majikan pun dapat pahala.
Kita gembirakan kawan-kawan kita dapat pahala. Dan yang ketiga, niat kita jadikan perniagaan ini sebagai medan dakwah. Medan dakwah. Sahabat Nabi dulu orang datang ke kedai mereka, kadang mereka datang untuk membeli mata benda dunia, tapi balik masuk Islam. Orang Yahudi datang berniaga, nak tengok orang Islam berniaga. Daripada tata cara orang Islam berniaga ni menarik perhatian orang Yahudi sampai mereka menukar agama mereka masuk Islam kerana tertarik dengan akhlak orang Islam dalam perniagaan. Jadi sebab itulah hari ini, Masya Allah, kalau kita letakkan beberapa asas ini dalam perniagaan kita, saya yakin Masya Allah, Allah SWT akan bagi keberkatan. Hari ini yang hilang daripada kehidupan orang Islam ni adalah barakah. Saya teringat satu kisah tentang berkat ini. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu di antara sahabat Nabi yang mana hidup dia sentiasa sibuk menghafal hadis baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia hidup berdamping dengan Nabi saja. Ada orang lain komplain dia, wahai Abu Hurairah, orang lain, orang Mekah ni, dia sibuk berniaga. Amalan orang Mekah adalah berniaga. Orang Madinah kerja dia bercocok tanam, agriculture. Orang Mekah kaki bisnes. Abu Bakar memang peniaga yang hebat. Ada 6 buah kedai Sayyidina Abu Bakar ni, kedai besar-besar. Maka orang tegur Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, kau sibuk je duduk kat masjid, belajar dengan Rasulullah, tak cari rezeki macam orang lain. Ada di antara kita ni, kadang-kadang kita jangan marah. Ada setengah orang adik-beradik kita, dia sibuk beribadah kepada Allah. Satu orang mengadu dekat Rasulullah, ya Rasulullah, ada seorang adik-beradik kami ni, dia tak nak bekerja, dia duduk beribadah kepada Allah di masjid. Nabi kata, yang tu kamu biarkan. Mungkin boleh jadi kamu dapat rezeki disebabkan barakah daripada dia. Berkat daripada dia beribadah kepada Allah, berdoa kepada Allah, kamu dapat rezeki. Sayyidina Abu Hurairah datang jumpa Rasulullah, ya Rasulullah, saya ni tak macam orang lain, sibuk belajar agama ni, belajar mencari ilmu agama mendalami. Saya sampai saya tak sempat nak cari rezeki. Ya Rasulullah, saya minta Tuhan doakan keberkatan untuk rezeki yang saya ada. Kebetulan dia bawa satu uncang yang berisi buah kurma di dalamnya. Nabi pun, kebiasaan Nabi ni berdoakan keberkatan pada makanan. Sebelum makan, doa dulu, tiup. Maka Abu Hurairah pun simpanlah uncang tadi. Abu Hurairah beritahu, saya sentiasa makan pagi, tengah hari, malam. Makan pagi, tengah hari, malam. Makan tengah hari, pagi, malam. Semenjak daripada hari itu sampai wafatnya Rasulullah, kurmanya belum habis. Datang zaman Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah 2 tahun setengah, kurmanya pun tak habis-habis. Zaman Sayyidina Umar memerintah 12 tahun, kurma yang duduk dalam uncang tadi belum habis. Sampai uncang tadi hilang, dia kata ketika wafatnya Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Zaman Sayyidina Utsman meninggal, bila di kalangan orang Islam hilangnya perpaduan kasih sayang, Allah angkat bantuan nusrah dia kepada orang Islam. Sayyidina Abu Hurairah kata, waktu itu baru aku sedar bahawasanya uncang yang aku simpan makanan di dalamnya, simpan buah kurma di dalamnya, uncang tadi telah hilang pada hari wafatnya Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nak cerita macam mana Abu Hurairah boleh makan selup tak habis-habis. Kita pun hari ini, Masya Allah, kalau kita amalkan sebahagian daripada apa yang saya sampaikan pada malam ini, insya Allah, satu tadi Ustaz Fikri dah ajar satu doa. Doa nak keluarkan duit daripada wallet, dan doa nak masukkan duit dalam wallet. Mudah sangat, kan? Boleh hafal, boleh ikut, kan? Nak masukkan, nak keluarkan duit daripada wallet, baca doa Bismillahi. Boleh ikut? Bismillahi min kanzillah. Dengan nama Allah saya keluarkan duit ini daripada khazanah Allah. Bukan daripada ni, nampak pada zahir macam keluar daripada wallet. Sebenarnya bukan, saya keluar daripada khazanah Allah. Khazanah Allah tak pernah luar, tak pernah berkurang. Dan nak masuk duit dalam wallet, satu lagi doa Bismillahi fi kanzillah. Min dengan fi je bezanya, kan? Dua-dua daripada khazanah Allah, masuk balik ke dalam khazanah Allah. Keluar daripada khazanah Allah, masuk balik dalam khazanah Allah. InsyaAllah kalau kita amalkan doa ini, InsyaAllah duit kita tak akan putus-putus, InsyaAllah. Rezeki tak putus-putus.
Inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Ini rezeki kami ni tak pernah putus, sentiasa ada je. Itu kelebihan kalau kita amalkan doa ini. Dan insya-Allah taala tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah sekalian, dalam kita berniaga ni masya-Allah, hubungan kita dengan Allah, tawajuh kita kepada Allah, doa dan harapan kita kepada Allah jangan putus. Dan benda yang kami bincang tadi dengan Datuk dengan Datin, kita ni rezeki yang Allah bagi kepada kita ni akan tersangkut selagi mana keyakinan kita pada Allah belum bulat. Rezeki kita ni mesti ada sangkut. Sebab kita belum bulat dengan Allah, keyakinan kita pada Allah. Tapi di saat kita dah dapat yakin, dan yakin ini bermula daripada kita berani berinfak, berani berbelanja. Satu orang sahabat Nabi tanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayu sadaqati afdal? Sedekah mana yang paling afdal, paling terbaik sedekah waktu bila?" Nabi SAW beritahu 4 keadaan. Anta tasaddaqa wa anta sahihun. Engkau bersedekah saat engkau tengah sihat. Tengah sihat ini tuan-tuan kalau nak jadi kaya mudahnya, rajin sedekah. Kita tengok orang kaya tu masuk 3,000 dalam kawasan. Allah bagi pada hari itu juga. Bukan nak cerita tentang ini, bukan nak cerita benda lain yang Allah bagi lagi banyak Allah. Nak cerita kehebatan sedekah itu. Macam mana cashnya Allah bagi di luar kita punya kemampuan. Waktu bersedekah, waktu tengah sihat. Wa anta sahihun syahihun. Tengah kedekut ni, ya Allah, duit ni kalau tak sedekah ni boleh guna beli macam-macam ni, buat modal macam-macam ni. Duit modal tu kita korbankan. Lepas tu tengok macam mana datang. Hebat. Sahihun takhshal faqr. Bersedekah tengah takut miskin ni. Kita tengah nak kumpul ni, takut miskin. Di musim PKP ni, ya Allah, kalau kita sedekah, anak-anak kita nak makan apa nanti? Sebenarnya jangan takut. Allah Ta'ala punya khazanah tak pernah berkurang. Ini kita nak belajar yakin yang tinggi. Dan yang keempat, wa ta'malu ghina. Engkau bersedekah di saat engkau berharap nak jadi kaya. Kita punya konsep orang Islam, kita rasa dengan menyimpan itu duit kita lagi selamat, lagi banyak. Sebenarnya dengan menyimpan itu rezeki kita tak pernah bertambah. Tapi bila kita rajin berinfak, kita gunakan saluran perniagaan kita untuk berinfak, insya-Allah Ta'ala Allah Ta'ala bagi kepada kita rezeki yang melimpah ruah. Jadi sebab itulah dalam kita berorganisasi macam ni, yang paling penting nak menarik bantuan Allah, kita kena bersatu hati. Tak boleh ada hasad dengki antara kita, sakit hati dengan orang ni, sakit hati dengan orang ni, nak marah dengan orang ni, tak boleh. Macam mana rumah tangga macam tu juga. Dengan suami isteri tak boleh ada masalah. Kalau ada masalah cepat-cepat selesaikan. Hari itu juga pagi kita ada sakit hati, selisih faham, sebelum asar, sebelum balik dah bermaaf-maafan. Sebab ini sangat penting dalam kita kita berorganisasi, kita berkumpulan, kita berumah tangga. Kadang-kadang perkelahian, persengketaan, hasad dengki itu boleh mencabut kebaikan yang Allah nak bagi kepada kita. Bantuan yang Allah nak bagi kepada kita tercabut. Sebab itu kena sentiasa lazimkan budaya. Nabi ajar kita beberapa amalan untuk dapatkan kasih sayang antara pekerja dengan majikan, antara pekerja sama pekerja. Yang pertama, insya-Allah Ta'ala kita hidupkan budaya memberi salam. Sahabat Nabi diberitahu oleh Rasulullah, kalian tak akan masuk surga selagi tidak beriman, dan kalian tidak beriman selagi tidak berkasih sayang. Maukah aku tunjuk pada kalian satu amalan? Bila kalian buat amalan ini, kalian akan berkasih sayang. Afshus salam bainakum. Sebarkan salam sesama kalian. Kita menjadikan budaya bagi salam. Kalau orang masuk kedai, Assalamualaikum, kan? Jangan kita burung-burung bagi salam, kan? Kita suruh burung bagi salam, dia lah dapat pahala. Walaupun burung tak dapat ganjaran insya-Allah, tapi dia lah dapat kebaikan. Yang kedua, kita sebarkan salam. Yang kedua, betul lah tadi, bagi makan. Selalu bagi makan, at'imut ta'am. Banyak bagi makan ini boleh menimbulkan kasih sayang. Lebih-lebih bila kita orang Melayu ni, masya-Allah, orang bagi makan dekat kita, kita ingat sangat, kan? Kita sangat mudah nak tarik hati dan perasaan orang kita ni dengan kita cara bagi makan. Banyak bagi makan, Allah Ta'ala akan cetuskan aroma, aura kasih sayang antara kita, insya-Allah Ta'ala. Yang ketiga, masya-Allah, kan? Kita banyak bagi hadiah. Macam hari ni yang syarikat Nasrul buat ni, betul kan? Bagi anugerah kepada orang yang cemerlang, yang prestasi tinggi, bawa pergi umrah,
bagi semangat. Ini salah satu daripada sunnah Nabi untuk bagi semangat kepada pekerja. Dan Masya Allah, dan seterusnya, kita kena banyak ziarah menziarahi antara satu sama lain. Zur ghibban tazdad hubban, banyak ziarah maka akan bertambah kasih sayang antara kalian. Dan insya-Allah taala kita dalam bekerja ni, Nabi SAW ajar kita untuk bersungguh-sungguh. Buat benda dunia pun kena sungguh-sungguh, buat kerja akhirat pun kena sungguh-sungguh, nak masuk syurga pun kena sungguh-sungguh, nak berjaya dalam dunia pun kena sungguh-sungguh. Jadi kita sebagai pekerja, yang pertama kena amanah, yang kedua kena jujur, yang ketiga kena kasih sayang, hormat kepada kita punya majikan, dan yang keempat kita kena taat kepada mereka. Taat kepada pemimpin kita. Man ata'a amiri faqad ata'ani, siapa yang taat kepada ketuaku berarti dia taat kepada aku, kata Nabi. Kita taat kepada kita punya bos kita sama kita taat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man ata'a amiri wa man ata'ani faqad ata'a Allah, siapa taat kepada Rasulullah taat kepada Allah. Wa man ata'a Allah dakhala al-jannah, siapa taat kepada Allah pasti masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jangan ingat arahan majikan kita ni satu benda yang kita simply agak boleh mudah, boleh kita langgar. Sebenarnya arahan daripada majikan itu wajib kepada kita punya sebagai pekerja untuk kita melaksanakannya dengan sempurna. Dan Masya Allah, macam mana kita nak dapat semangat dalam bekerja ni, Masya Allah, kita kena bawa sifat muraqabah. Sebagai pekerja kita kena bawa sifat muraqabah. Hari ini Masya Allah, ahli-ahli dunia nak dapatkan pekerja ni supaya tak lalai dalam bekerja, kita pasang CCTV. Betul kan? Kita pasang CCTV, tengok siapa yang buat kerja, siapa yang datang awal, siapa yang datang lewat. Tapi pengalaman saya pergi Belgium, kami tak pernah dengar di Belgium ada orang pakai punch card. Di Belgium, walaupun dia orang tak beriman pada Allah, tetapi mereka punya, orang panggil, jati diri mereka dalam bekerja begitu tinggi, sampai bos-bos di Belgium tak perlu letakkan punch card dalam pejabat mereka, sebab setiap pekerja hadir tepat pada masanya, kerja dengan penuh prestasi. Di Belgium pukul 6 petang semua dah kena balik. Itu family time. Dia kata pukul 6 ke atas tak boleh berkeliaran di mana-mana, sebab ini waktu untuk family. Saya kata orang putih pun dia lebih faham pada kita orang Islam. Masya Allah. Sampai di sana kita heran, orang putih bekerja tak ada punch card. Kalau kita orang Islam patutlah, sebab kita ada bawa sifat muraqabah. Sifat muraqabah ni senangnya, tuan-tuan semua dah dengar kisah satu orang tok guru. Dia nak ajar muraqabah kepada anak murid dia. Hari ni dibagi ayam pada 30 orang anak murid dia, dibagi setiap orang dapat seekor ayam. Beritahu pada anak murid dia, korang pergi bawa ke tempat mana yang kosong, tempat yang clear, tak ada orang duduk kat situ. Di situ kau sembelih, di tempat tidak ada orang tengok kamu. Semua budak-budak yang cerdik pandai ni semua sembelih dah. Anak murid rapat dengan guru, dia nak taat pada guru, dia disembelih ayam tadi. Bawa ayam yang dah mati, dah siap sembelih, bawa depan tuan guru. Tapi ada satu orang anak murid yang lurus bendul. Dia ni tak sembelih ayam, dia bawa ayam hidup jumpa tuan guru. Tuan guru katakan, saya dah arahkan kepada kamu semua sembelih ayam di tempat orang tak nampak kamu. Dia kata, minta maaf tuan guru, kerana tuan guru cakap tempat yang tak ada orang nampak. Saya rasa saya pergi ke mana-mana, Allah sedang nampak saya. Saya pergi dalam hutan, Allah nampak saya. Saya pergi balik batu menyorok pun saya rasa Allah nampak. Saya masuk dalam gua pun Allah nampak. Sebenarnya kita hari ini takut dengan CCTV. Sebenarnya Allah ni, dia letakkan malaikat rokib dan atid ni di gigi taring kita ni. Malaikat rokib di gigi belah kanan, malaikat atid di gigi belah kiri. Lidah kita ni sebenarnya, setiap patah perkataan kita tu menulis perkataan kita tu dalam buku catatan amal. Esok di hari kiamat, Allah Ta'ala akan keluar balik apa yang kita buat ni. Ada orang, tak ada orang, dalam gelap, dalam terang, waktu sembunyi, waktu orang ramai. Nanti di hari kiamat, kulit kita bercerita kepada Allah. Dan Nabi beritahu di hadapan Allah di padang mahsyar, anggota badan manusia yang pertama bagi laporan kepada Allah aktiviti yang kita buat, perut kita belah kiri ni, dia akan bagi report, total report pada Allah Ta'ala.
Jadi kok mana kita nak lari? Kok mana kita nak selamatkan diri? Kok mana kita nak menyogok? Yang kita rasa kita selamat. Allah kata, wa ma kuntum tastatiruna ayyashra 'alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum walakin zanantum anna Allah la ya'lamu katsiran mimma ta'malun. Allah kata selamanya kamu tak boleh bersembunyi daripada kulit kamu sendiri. Kulit ini dia tengok kerja kita. Kulit ni CCTV Allah Ta'ala. Mata ni CCTV Allah. Telinga ni CCTV Allah. Dan ruangan ini pun CCTV Allah. Dia boleh bercerita depan Allah esok. Maka kita akan beritahu pada mereka ni, kenapa kalian jadi saksi untuk gagalkan saya? Patut korang tolong saya. Kulit-kulit saya, mata-mata saya. Allah kata di kulit, Allah bagi kami lidah untuk bercakap. Allah mampu bagi segala benda boleh bercakap. Dan hari ini kami bagi laporan tentang kerja yang Tuhan buat. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita nak bagi laporan yang baik, nak dicerita kebaikan kita, kita buatlah yang terbaik dalam pekerjaan kita. Dan sebenarnya Masya Allah, bila kita bawa balik rezeki yang barakah ini, bagi makan anak bini kita, gaji dengan berkat penat lelah kita ni, kan? Dan Nabi beritahu sebaik-baik rezeki adalah daripada punca bisnes, daripada perniagaan. Yang terbaik, yang jujur kita bagi makan anak bini kita, insya Allah jadi darah daging, akan menyebabkan anak-anak kita jadi anak yang soleh, isteri kita jadi isteri yang solehah. Semua dengar cakap kita kerana kita bagi makan rezeki yang barakah kepada mereka. Sebab itulah hari ini kita pentingkanlah keberkatan dalam hidup. Mudah-mudahan insya-Allah taala Allah SWT, saya mendoakan semoga syarikat Nasrum sedang berhad Nasrum Holding ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, kan? Perniagaan tuan-tuan, pencapaian tuan-tuan, bahkan Allah boleh bagi lebih daripada 224 biji kereta pun kalau Allah kehendaki. Tetapi insya-Allah taala yang Allah nak tengok pulangan di sebalik apa yang kita dapat ini. Dan akhir sekali saya nak share kisah satu orang. Dalam kitab hadis sahih terdapat kisah satu orang di mana satu orang lelaki dia sedang bermusafir dalam perjalanan. Jadi saya nak tutup cerita dah. Tiba-tiba dia tengok segumpal awan hitam. Kalau di tanah Arab, awan hitam ni peliklah sebab tanda hujan nak turun. Tiba-tiba dia tengok awan tadi mendapat satu arahan daripada satu suara, daripada malaikat. Dia katakan, asri hadiqata fulan, turunlah hujan ini di kebun si fulan bin si fulan. Disebut namanya. Maka orang yang musafir tadi, dia kata mesti orang ni somebody yang sangat-sangat dekat dengan Allah, mesti wali besar orang ni. Sebab apa? Allah hantar hujan specially untuk turun di kebun dia saja, dan siap mention nama sekali. Ini saya tak pernah dengar dalam hidup saya. Ini mesti saya nak cari. Orang dulu pula bila dia tengok apa keistimewaan orang, dia nak korek apa secret resepi dia. Ini kita kalau tahu ada orang boleh buat asam pedas yang sedapnya, kita akan pergi ke rumah dia, korek rahsia dia sampai dapat boleh buat asam pedas sebiji macam dia punya asam pedas dia. Kita nak korek resepi kejayaan dia. Sahabat Nabi dia nak korek kenapa orang ni dapat amalan ni. Dia pun ikut awan tadi. Sampai di kebun, awan tadi betul-betul turun hujan hanya untuk kebun orang tu saja. Dia pun masuk dalam kebun. Dia pun berkenalan dengan orang tadi. Tuan nama sekian-sekiannya. Orang tu terkejut. You tahu mana nama I? Dia kata, I tahulah tadi masa I tengah jalan, I dengar satu suara beritahu asli hadiqata fulan, turunlah hujan di kebun si fulan bin si fulan. Itu yang menyebabkan I datang jumpa you. I nak korek rahsia you. Apa yang special sangat amalan you sampai you dapat macam ni? Special ni, hujan turun untuk you saja, kebun lain tak dapat. Dia kata, tak ada apa tuan, saya ni macam biasalah, amalan saya standard macam orang lain, semayang, puasa, zakat, haji. Tapi yang sikit je yang saya buat, 1/3, 1/3 daripada rezeki yang saya dapat, saya bagi infak untuk agama Allah Ta'ala. 1/3 lagi untuk family saya. 1/3 yang ketiga, 1/3 lagi saya gunakan untuk pusing modal, beli baju dan sebagainya. Hasil daripada itu Allah Ta'ala bagi layanan istimewa tadi kepada para sahabat tadi. Sebab itulah insya-Allah Ta'ala malam ini saya berharap Allah Ta'ala akan bagi pertolongan khas kepada Nasrum Holding berkat kita punya sumbangan kita, bantuan kita pada agama Allah. Hakikat sebenarnya kita bukan tolong agama Allah, kita tolong diri kita sendiri, keluarga kita sendiri.
syarikat kita dengan kita membantu agama Allah Ta'ala. Allah cuma nak tengok kita punya sumbangan kita. Bila kita dah maju, kita dah berjaya, kita tak lupakan Allah, tak lupakan agama Allah Ta'ala. Yang mana hari ini kalau semua orang Islam buat, insya-Allah. Saya suka waktu saya duduk di Afrika Selatan, saya tengok orang Islam di sana adalah pemilik bisnes yang besar-besar. Kalau di Malaysia ni Allah pilih orang Kelantan lah. Saya cakap memang Allah Ta'ala bagi keunikan orang Kelantan ni suka berniaga. Di mana-mana pun hidup lah kedai orang Kelantan. Kalau di KL, kedai makan nasi Alhamdulillah, nasi DJ dia, Masya Allah, nasi DJ dia, macam-macam jadi nasi. Alhamdulillah hidup. Allah memang bagi keistimewaan pada orang Kelantan, suka berniaga. Tapi kalau orang India, bangsa Gujarat, kami duduk di Afrika Selatan, kita tengok kekuatan orang yang berniaga ni. Kelebihan dia, orang berniaga ni dia merdeka jiwa dia. Dia tak bergantung pada orang lain, hidup dia bebas. Sebab itulah hari ini bila kita berniaga, Alhamdulillah, saya ucapkan tahniah. Dan saya terus mendoakan insya-Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah bagi keberkatan pada kehidupan tuan-tuan semua insya-Allah. Yang paling penting hubungan kita dengan majikan kena baik, sentiasa menggembirakan mereka, sentiasa mempersembahkan yang terbaik. Hakikat sebenarnya kita sedang mempersembahkan persembahan ini untuk Tuhan kita Allah Ta'ala, Tuhan semesta alam, sebagai tanda kesyukuran kita di atas nikmat yang Allah telah bagi kepada kita. Alhamdulillah. Jadi saya rasa memasuki bulan Ramadan, InsyaAllah bulan Ramadan kita tingkatkan lagi prestasi kita. Berniaga pun jalan, puasa pun jalan, dan kita hidupkan amalan di tempat ini InsyaAllah, di tempat tuan-tuan di Pro 2. Mudah-mudahan insya-Allah Allah Ta'ala tengok perniagaan mereka, tidak melalaikan mereka daripada berzikir kepada Allah, daripada menunaikan solat, daripada membayar zakat. Di hati mereka ada takut kepada kehidupan hari yang mana hati manusia berbolak-balik bila mana menyaksikan kedahsyatan di alam akhirat. Jadi mudah-mudahan Allah berkati kita di bulan Syaban, Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan, dan insya-Allah Ta'ala Allah Ta'ala akhirkan kehidupan kita bulan Ramadan mendapat keampunan daripada Allah Ta'ala. Sekian daripada saya, insya-Allah. Kita tutup dengan doa insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad afdal salawatika bi 'adadi ma'lumatika wa barik wa sallim. Jazallahu 'anna sayyidina wa habibana wa sanadana wa maulana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahluh. Allahumma anzilhu al-maq'ada wa qarrab 'indaka yaumil qiyamah. Ya Allah, Tuhan kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu ya Allah, di atas segala nikmat yang Kau telah berikan kepada kami ya Allah. Sejak hari pertama kami lahir ke dunia ya Allah, sampai ke saat ini tak pernah berhenti Kau berikan kebaikan dan kenikmatan kepada kami ya Allah. Dan kami yakin ya Allah, semua nikmat yang Kau bagi kepada kami ya Allah, di atas tanda kasih sayang-Mu kepada kami ya Allah. Engkau sayang kami lebih daripada ibu kami sayang kepada kami ya Allah. 70 kali ganda ya Allah, lebih daripada sayang ibu kepada anaknya ya Allah. Ya Allah, dan kami semua yang Engkau Tuhan yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang ya Allah. Kau bagi kepada kami syarikat yang baik Allah, majikan yang baik Allah, pekerja yang baik Allah, pekerja yang berprestasi tinggi ya Allah. Ya Allah, dan kami ini semua nikmat daripada Engkau ya Allah. Di saat syarikat lain, tempat lain manusia sedang struggle, mereka bertumpus rumus untuk menjayakan kehidupan mereka, membebaskan kehidupan mereka daripada berbagai-bagai belenggu. Tetapi Engkau telah muliakan syarikat ini ya Allah, dengan kemuliaan, dengan prestasi yang baik ya Allah. Ini soal limpah kurniaan daripada Engkau ya Allah, berkat daripada amal-amal soleh yang kami persembahkan kepada Engkau ya Allah. Ya Allah, dan kami semuanya Engkau yang Maha memberi rezeki ya Allah. Tidak ada yang Maha memberi rezeki melainkan Engkau ya Allah. Semua rezeki yang kami nikmati pada hari ini semuanya datang daripada Engkau ya Allah. Oleh itu ya Allah, berilah taufik hidayah untuk kami meneruskan syukur ini ya Allah, dengan kami menjadi hamba Allah yang terbaik ya Allah, pekerja yang terbaik ya Allah, majikan yang terbaik ya Allah. Hakikat sebenarnya majikan kami sebenarnya adalah Engkau ya Allah. Semua benda yang kami buat semata-mata untuk mencari redha-Mu ya Allah. Berkatilah perniagaan kami ya Allah, rahmatilah kehidupan kami ya Allah, berkatkanlah rezeki yang Kau berikan kepada kami ya Allah, permudahkanlah segala urusan kami ya Allah. Hal hindarkanlah daripada kami semua ya Allah, daripada ahli keluarga kami ya Allah, daripada syarikat kami ya Allah, segala keburukan, segala musibah malapetaka ya Allah. Ya Allah, dan kami hindarkanlah COVID-19 ini daripada kami ya Allah. Hindarkanlah segala musibah di akhir zaman ini ya Allah. Peliharalah kami semua daripada fitnah ya Allah. Campakkan kesatuan hati pada diri kami semua ya Allah. Kami bekerja seperti satu keluarga ya Allah. Di sini kami seperti satu hati, satu jiwa ya Allah, satu perasaan. Semuanya inginkan kebaikan untuk syarikat ini ya Allah.
Ya Allah, Tuhan kami, Kau berkatilah syarikat ini ya Allah. Jadikan syarikat ini sebagai asbab untuk memajukan agama-Mu ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, bantulah mereka daripada segala arah ya Allah. Permudahkanlah segala urusan mereka ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, datangkanlah ya Allah customer-customer, pelanggan-pelanggan ya Allah. Mereka tertarik hati untuk datang ya Allah, untuk menggunakan servis yang diadakan, yang disediakan di syarikat ini ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, permudahkanlah segala urusan kami ya Allah. Di antara kami ada berbagai-bagai hajat ya Allah, yang kami nak mohon kepada Engkau ya Allah, dengan berkat majlis kami pada malam ini ya Allah, di bulan Syaban ya Allah, bulan kebaikan, bulan prestasi tinggi ya Allah. Tingkatkanlah ibadah kami kepada Engkau ya Allah. Tingkatlah kesyukuran kami kepada Engkau ya Allah. Bagilah kami jadi rajin untuk menunaikan solat ya Allah, terutama solat malam di malam hari ya Allah. Permudahkan kami untuk solat tahajud ya Allah. Permudahkan kami untuk jadi hamba yang bersyukur kepada ya Allah. Janganlah jadi kami semua hamba-hamba yang kufur kepada Engkau ya Allah. Semoga di satu hari nanti kami akan bertemu dengan Engkau ya Allah. Kami akan menghadap seluruh amal yang kami kerjakan ya Allah semata-mata kerana-Mu ya Allah. Hanya yang kami lakukan semata-mata ikhlas kerana-Mu saja ya Allah. Amalan itu akan diterima di sisi-Mu ya Allah. Amalan yang lain akan tertolak ya Allah. Kami takut pekerjaan kami berpuluh-puluh tahun ditolak oleh Engkau ya Allah, tak mendapat pahala daripada Engkau ya Allah. Sedangkan pekerjaan ini boleh menjana ganjaran yang berlipat kali ganda ya Allah. Permudahkan kami untuk hidupkan perintah-Mu dalam syarikat ini ya Allah. Permudahkan kami untuk amalkan sunnah Nabi-Mu dalam syarikat ini ya Allah. Permudahkan kami untuk hidupkan agama dalam syarikat ini ya Allah. Permudahkan kami untuk jadikan syarikat kami sebagai pentas dakwah ya Allah, untuk mempromosikan keindahan Islam kepada pelanggan-pelanggan yang datang membeli kereta kepada kami ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami ya Allah, terimalah majlis kami pada malam ini ya Allah. Terimalah Ramadan kami pada tahun ini ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, merdekakan kami semua daripada api neraka ya Allah. Turunkanlah keampunan dan rahmat daripada Engkau ya Allah. Kamilah ya Allah pengemis yang mengharapkan rahmat-Mu ya Allah. Dan Engkau-lah yang maha kaya ya Allah, yang pada khazanah-Mu tak pernah berkurang ya Allah. Sebelum kami turunkan tangan kami ya Allah, segala hajat yang terpendam dalam hati kami ya Allah, Kau makbulkanlah ya Allah. Kau makbulkanlah ya Allah. Kau makbulkanlah ya Allah. Rabbana taqabbal minna du'ana wa hajatana wa a'malana innaka antas samiul alim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Maulana da'wa fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Berhormati Maulana Hamid. Diminta Maulana Hamid kekal di atas pentas bagi acara bergambar bersama pihak pengurusan Nasrul Holding. Diminta semua pengarah naik ke atas pentas